Program Apa Khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala seterusnya. Hello, hai, selamat pagi. Anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Semuanya sentosa di sini. Apatah lagi kita bertemankan, bersarapankan Old Town White Coffee. Kopi dulu, makan dulu. Barulah hari kita bertenaga ceria sepanjang hari. Betul, dan ada juga ya Lina, orang yang kalau tak berkena kopi tu rasa macam tak kena hidup ni. Tak berfungsi. Betul, betul. Dan saya antara salah seorang daripadanya lah. Dan mungkin lepas ni kita boleh berkena kopi pula, walaupun tak berkesempatan ketika ini. Dan hari ini kita memulakan hari Isnin 5 Disember 2022. Dah makin menghampiri ke penghujung tahun. Nak tanya juga, nak audit juga diri ni, adakah azam tahun ni dah tertunai separa jalan ataupun tertunggak langsung tak ke mana-mana. Tapi tak apa, tak ada yang terlambat, tak ada yang terlewat, melainkan sekiranya anda tak bergerak langsung, itu adalah satu kerugian. Dan saya pasti kita walaupun mungkin tak mencapai matlamat kita, tetapi setiap hari kita memperbaiki diri kita. Mungkin ada perubahan tapi tak ketara, tapi apa yang penting teruskan. Istiqomah, konsisten tu sangat penting dalam kita membuat perubahan dalam diri. Baik, kita nak sampaikan kepada anda beberapa berita yang boleh kita kongsikan melalui portal bernama, iaitu sektor otomotif memuncak tahun ini dan ia memecah rekod TIV, dan Malaysia sedang mencatat rekod tertinggi jualan volume industri TIV tahun ini, dan ia dicetus oleh angka tempahan awal yang kukuh dan permintaan yang mampan. Jualan kereta dan tempahan terkumpul juga pada separuh tahun pertama 2022 jauh melebihi unjuran awal mereka. Ini dikatakan disebabkan oleh kadar faedah yang ditawarkan yang rendah, pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST yang dikecualikan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok perusahaan automobil kedua sendirian berhad, iaitu Pro2, ia adalah company ataupun syarikat yang paling bersinar, di mana mereka mencatatkan kejayaan sebanyak 127,343 unit pada suku pertama 2022, dan ini adalah lonjakan 30% berbanding tempoh sama untuk tahun lalu. Dan Pro2 juga mencatatkan jualan melebihi 200 unit sepanjang tahun 2022, dan ini juga dijayakan dengan pengecualian SST oleh kerajaan. Dan syarikat Proton Holdings berhad pula merekodkan jualan sebanyak 60,124 unit pada suku pertama 2022, dan ini merupakan peningkatan 3.9% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Dan jualan syarikat nasional ini juga menerima tempahan yang melonjak sebanyak lebih 300% pada minggu terakhir sebelum pengecualian SST berakhir pada 30 Jun 2022. Dan saya rasa ini adalah satu rekod yang perlu kita banggakan, menunjukkan ekonomi kita semakin baik, dan semua langkah-langkah yang diusahakan kerajaan dengan pengecualian SST, pengecualian faedah yang rendah dan sebagainya, ini membantu melonjakkan industri kita. Baik, apa lagi yang kita boleh kongsikan? Daripada sektor otomotif dilihat memuncak tahun ini, dan pasaran saham menunjukkan prestasi yang memberansangkan, dan juga nilai mata wang ringgit kita yang semakin naik. Itu adalah antara langkah-langkah positif. Dan menambahkan lagi, menyahut dengan seruan kerajaan lagi, langkah penjimatan jemaah menteri ke arah pulihkan ekonomi negara. Demikian menurut Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk memulakan langkah yang positif, menyuruh kabinet yang dilantik supaya tidak membazir wang kerajaan bagi
bagi perbelanjaan yang disifatkan tidak perlu, dan ianya akan memberi kesan positif pada kewangan negara jika ianya dilaksanakan secara konsisten. Dalam pada itu setiap kementerian dan agensi kerajaan perlu menilai semula perancangan perbelanjaan yang telah ditetapkan sebelum ini, khususnya dalam bajet 2023 dengan mengambil kira reboot ekonomi yang dijangka pada tahun 2023. Dalam pada itu, untuk mengkaji semula perancangan perbelanjaan 2023 yang membabitkan perolehan besar termasuk projek berskala besar bagi menentukan apakah ianya benar-benar perlu dilaksanakan pada ketika ini, sama ada boleh ditangguhkan sehingga ekonomi pulih. Yang kedua pula adalah perbelanjaan berbentuk keraian seperti majlis besar dan program perasmian yang menelan kos besar wajar dikawal dan juga dikurangkan. Ini demikian antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi mengurangkan perbelanjaan yang disifatkan tidak wajar, dalam masa yang sama akan memberi impak yang negatif kepada negara. Dalam pada itu, langkah penjimatan ini dilihat sangat bertepatan dan bersesuaian sekali dalam usaha untuk menyeimbangkan semula masalah inflasi dan juga kegawatan ekonomi, ditambah pula kerajaan warisi hutang yang agak ketara. Hutang yang agak ketara ini berikutannya kita tak boleh nak menyimpulkan apa ekoran dengan pandemik dunia ketika ini, masalah inflasi dan juga yang dapat kita saksikan ketika ini membabitkan keseluruhan dunia. Jadi langkah berjimat cermat yang lebih efektif sangatlah digalakkan dan diharapkan dengan negara di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal dapat mengorak sama-sama membangun daripada keluar daripada masalah kemelesetan yang dihadapi ketika ini. Baik, betul. Dan kalau kita tahu juga Indonesia yang merupakan jiran tetangga kita mempunyai lebih daripada 130 gunung berapi yang masih aktif, dan Gunung Semeru antara yang aktif, dan walaupun dia kali terakhir meletus pada Disember 2022, namun semalam Gunung Semeru di Indonesia meletus dengan kepulan asap panas tersembur lebih 1,500 meter ke langit, dan aliran lahar hari ini sekaligus mendorong pihak berkuasa menaikkan status amaran gunung berapi ke tahap yang tertinggi. Dan letusan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu yang terletak kira-kira 800 km tenggara Jakarta turut menyebabkan penduduk di sekitar kawasan terpaksa dipindahkan demi keselamatan mereka. Walaupun tiada kemalangan jiwa ataupun kecederaan dilaporkan susulan letusan gunung berapi itu, namun pihak berkuasa Indonesia menasihatkan mereka yang tinggal di sekitar kawasan gunung berapi itu untuk berpindah dan mendengar apa sahaja arahan yang dikeluarkan oleh jabatan yang berkaitan. Dan mereka juga telah menyediakan pusat perlindungan sementara untuk penduduk di kawasan gunung itu. Dan apapun, kita mengharapkan satu perkara yang positif berakhir untuk gunung berapi dan di Semeru dan juga penduduk-penduduk di sekitarnya. Sama-sama kita doakan kesejahteraan Indonesia. Dan kalau kita tahu juga kalau gunung berapi, tsunami, masalah kemarau dan sebagainya, pasti ada golongan yang sudi menghulurkan bantuan. Golongan-golongan sukarelawan ini adalah mereka yang mempunyai satu hati yang ikhlas dan mulia dalam membantu. Betul. Dahulu. Dan itu juga yang akan kami kongsikan sebentar saja lagi untuk bersempena dengan Hari Sukarelawan Antarabangsa yang disambut setiap hari pada 5 Disember pada tahun inilah. Dan sebelum kita ke apa yang kita nak bincangkan tentang Hari Sukarelawan ini, kita saksikan dahulu laporan cuaca pada hari ini, dan seterusnya bersama dengan rakan wartawan kita ataupun penyampai berita kita dalam bilik berita. Saksikan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kabinet Kerajaan Perpaduan akan memulakan tugas secara rasmi dengan menghadiri mesyuarat khas Jemaah Menteri yang pertama dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Selain menghadiri mesyuarat khas yang menetapkan peraturan baharu, 2 timbalan Perdana Menteri dan beberapa Jemaah Menteri dijadual mengimbas kehadiran di kementerian masing-masing sebagai simbolik permulaan tugas rasmi mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dijangka menghadiri majlis sambutan selamat datang sebagai menteri selepas mesyuarat khas itu pada 10 pagi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi dijadual merakam kehadiran di bangunan kementerian itu dan dijangka berada di Pejabat Perdana Menteri pada 12.30 hari. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil pula bakal mengadakan sesi mengimbas kehadiran dan penyerahan nota serah tugas pada 11 pagi diikuti sidang media selepas sesi taklimat kementerian itu pada 12.30 tengah hari. Perdana Menteri berharap dapat bekerjasama dengan rakan sejawatnya dari Thailand, Prayut Chan-o-cha. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu demi memajukan lagi hubungan dua hala yang telah lama terjalin antara Malaysia dan Thailand. Perdana Menteri berkata demikian mengulas perutusan tahniah daripada Prayut atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10 di Facebook. Prayut dalam suratnya berkata beliau berharap dapat bekerjasama rapat untuk meningkatkan lagi hubungan dua hala termasuk menjalin kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa. Pada Februari, Malaysia dan Thailand mengesahkan komitmen mereka untuk menggalakkan perdagangan dan pelaburan dua hala bekerjasama rapat mencapai sasaran perdagangan dua hala $30 bilion menjelang 2025. Jangkitan baharu COVID-19 semalam terus menunjukkan tren penurunan dengan 1,502 kes dilaporkan berbanding 1,866 kes yang dicatatkan hari sebelumnya. Portal KKM Now memaklumkan kes kematian juga menurun kepada 1 digit kepada 3 kes berbanding 7 kes semalam. 2 daripadanya berlaku di luar fasiliti hospital atau brought in dead PID. Sementara itu, 22,505 kes aktif dicatatkan pada Ahad. Daripada jumlah itu, 20,889 kes atau 92.8% daripadanya sedang menjalani kuarantin di rumah. Tiada pesakit ditempatkan di pusat kuarantin PKRC. Manakala 1,512 pesakit mendapat rawatan di hospital. 104 daripada mereka ditempatkan di unit rawatan rapi ICU, manakala 70 pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Negara juga mencatatkan sejumlah 2,093 kes sembuh, melebihi kes jangkitan baharu. Sekian dari Bilik Berita. Laporan selanjutnya dalam buletin bernama 11 pagi nanti. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini, hari Isnin, kita nak bercerita mengenai kesihatan. Sebab kesihatan tu sangat penting, Helena. Ya? Walaupun kita nampak ianya mudah, tetapi kalau sekiranya tubuh badan tak sihat, dia akan merencatkan hari-hari anda dan juga segala aktiviti itu terganggu. Yang pentingnya untuk jaga kesihatan sebelum jadi penyakit. Cegah sebelum parah. Elak sebelum kena. Dan hari ini kita nak sentuh mengenai penyakit yang nampak macam biasa je tapi ramai orang mengalami tetapi tidak menyedari. Betul. Sebenarnya 50% daripada mereka yang mempunyai sakit diabetes ataupun kencing manis ini tak sedar bahawa mereka sebenarnya ada penyakit diabetes ini. Sebab diabetes ni dia bukan hari ni makan gula besok dapat diabetes. Betul. Dia adalah satu lifestyle yang kita amalkan yang akan membawa kepada sakit diabetes ini. Baiklah, untuk kita membincangkan topik kita diabetes tidak mengenal usia, kita bersama dengan Datuk Dr. Zanaria Hussein, pakar perunding
endokrinologi daripada Hospital Putrajaya. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan bagi kita nak memulakan perbincangan kita tentang hari ini, mungkin doktor nak kongsikan kepada kita semua tentang jenis-jenis diabetes ini. Ada yang kata 2, ada yang kata 3, ada yang kata 4. Macam mana ni doktor? Assalamualaikum semua. Terima kasih. Sebenarnya keterangan tadi adalah amat tepat yang tadi tu. Berkenaan status diabetes lah. So itu penting untuk kami ingat. Dari segi jenis diabetes, biasanya kita kata 2 jenis. Type 1 dalam kanak-kanak dan remaja, dan type 2 dalam dewasa. Tapi sebenarnya adalah sebilangan atau sekumpulan diabetes lain. Ada diabetes in pregnancy, kita panggil hanya masa mengandung, lepas tu mungkin dia reda. Lepas tu ada diabetes disebabkan penyakit lain, atau diabetes disebabkan ubat-ubatan tertentu, terutamanya steroids. So kebanyakan di Malaysia kira 99% lah adalah type 2 diabetes. Okey, doktor, kalau kita tengok daripada segi risiko untuk diabetes ini merebak kepada sakit-sakit yang lain seperti sakit buah pinggang dan sebagainya, kalau daripada segi type 1 dengan type 2 ni ada perbezaan ketara atau tidak? Ada perbezaan. Dari segi type 1 diabetes, dia kena ada untuk jangka masa lama, macam berdekad, katakan 10 tahun, 20 tahun sebelum komplikasi menjelma. Selalunya masalah mata, buah pinggang. Tapi untuk type 2 diabetes ni yang kita bimbang, komplikasi tu mungkin sudah ada masa dikesan diabetes. Sebab kenaikan gula tu beransur-ansur seperti beritahu tadi dalam bertahun-tahun, dan kadang diagnosanya dibuat lambat, beberapa tahun lambat. Dan bila kita periksa, pertama kali dapat diabetes, kita periksa dah ada tanda-tanda di mata, kerosakan retina, dan yang boleh menyebabkan risiko hilang visionnya, atau dan lepas tu ada juga risiko protein dalam air kencing, masalah buah pinggang masa hadapan. So type 2 ni yang kami bimbang sekali. Yang cabarannya macam mana kita nak kesan type 2 ni seawal-awalnya. Doktor, macam mana? Bila diabetes tu mula naik sikit. Ataupun kalau boleh kita kesan masa dia pra-diabetes. Nak masuk, belum masuk lagi. So kita nak tahu pra-diabetes ni macam mana, macam apa yang dikatakan pra-diabetes, dan juga bagaimana kita nak mengawal pra-diabetes ni daripada masuk diabetes terus, doktor. Sebab saya bimbang, kalau ikut daripada statistik negara lah, kita panggil kajian se-Malaysia 2019, pra-diabetes, tak salah saya 23%. 1 dalam 4 orang ada pra-diabetes. 1 dalam 5 orang ada full-blown diabetes. So pra-diabetes ni, tahap gula tu dia naik sikit je. Selalunya kita kesan daripada pemeriksaan darah lah. Sebab tidak ada gejala, tak ada simptom kan bila gula sikit tinggi. So bacaannya, dan saya rasa orang awam mestilah kenal pasti bacaan gula baik, normal, yang langsung diabetes, yang perantaraan. So kalau pra-diabetes ni, bila berpuasa kita pergi periksa darah pagi, tahap gula dia antara 6.1 dengan 6.9. Kalau 7 ke atas dah ada diabetes. Kalau 6 ke bawah normal. So tahap yang agak narrow ni lah. Dan itu sebab kita perlu galakkan semua rakyat Malaysia dewasa. Kalau umur dah melebihi 30 lah, kita makin turun kita punya recommendation. Pergilah saring sekali setahun gula, terutamanya kalau dah ada latar belakang risiko macam keluarga dah ada diabetes atau mengalami berat badan berlebih. Itu satu yang agak common kan, overweight, obesity. Periksa sekali setahun. Jadi bila dia just mildly abnormal, dah masuk pra-diabetes, dah boleh kita buat tindakan yang tak susah. Tak payahkan ubat. Kita just rapikan kita punya gaya hidup, terutamanya berat badan. So saya nak ingatkan rakyat Malaysia, actually berat badan ni lah yang betul-betul boleh menentukan kita masuk kepada diabetes atau kita boleh kekal dalam tak ada diabetes, ataupun just stay at pra-diabetes. Maknanya orang boleh stay dekat pra-diabetes tu berapa lama sebelum dia
full blown diabetes? So itu mungkin agak susah nak agak. Okey. Sebab ini ada juga faktor genetik. Sebab semuanya berkaitan dengan bagaimana efisien, cergas organ pankreas kita dapat keluarkan rembesan insulin yang mengurangkan gula. Jadi bila kita ada pradiabetes, ada sedikit je gangguan kepada pankreas, bukan lagi teruk. Ya, dan kalau kita jangan bebankan organ pankreas kita, maknanya kita makan makanan karbohidrat yang tak berlebih, kegemukan, elakkan kegemukan, sebab bila ada berat badan naik, pankreas ni kena bekerja lagi keras sebab insulin tu tak berkesan. So dia bila bekerja keras, macam factory yang mengeluarkan insulin tu pankreas kita. Kita nak jaga dia dalam lifetime kita, jangka hayat kita, supaya dia dapat keluarkan insulin dengan cergas. So sebenarnya it's basically gaya hidup. Jaga makan. Dalam masa sama doktor kata jaga makan. Kita nak tahu juga apakah pemakanan yang sebaiknya, mungkin zat-zat yang diperlukan bagi penghidap penyakit diabetik ini. Penting sekali kita secara amnya imbangan makanan tu penting kan. So masalah tu bila kita, kalau kita tengok diet kita, memang tak boleh elak daripada banyak sangat karbohidrat dalam bentuk nasi, mi, kuih tiaw, mihun, itu memang tinggi karbohidrat. So, doktor, nasi itu memang penyebab utama ataupun sebenarnya kita tak boleh salahkanlah nasi sebab nasi itu kita punya staple food kan. Sebenarnya yang masalah tu bila kita makan lebih daripada perlu, sebab dia kena imbang dengan keperluan kita dari segi tenaga. Dan ramai kami sekarang ni tak banyak aktif. Masa kita kerja pun kita duduk, masa kita berehat pun kita duduk, masa kita travel pun kita dalam keadaan tak bergerak. So bila begitu, keperluan untuk tenaga kita kurang. Tapi senang kita makan lebih, kita tak perasan. Okey, doktor nak tanya juga, selain daripada mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat, contohnya pemakanan yang tidak sihat, tidak melakukan senaman, adakah stres itu merupakan antara faktor juga penyumbang untuk meningkatkan lagi ataupun memudahkan lagi seseorang itu menghidap diabetik? Bagaimana? Saya percaya stres tu memang satu, kita kata, masalah zaman sekarang. Stres sentiasa 24 jam stres ya. Dan stres ni boleh mengganggu cara kita hadapi, cara kita punya style makan. Stres also akan mengganggu tidur. Dan stres tu mungkin menyebabkan saya kata berat badan yang tidak optimal. Susah nak kekal berat badan baik, and then mudah untuk naik berat badan. Dan berat badan ni yang yang menentukan seseorang tu yang dah ada faktor genetik masuk kepada penyakit diabetes. So stres saya rasa memanglah ada dia punya, nak kata, faktor penyebab. Mungkin bukan secara langsung, tapi saya rasa itu penting untuk kita kawalkan tahap stres. Dan satu daripada caranya ialah aktiviti kan, lifestyle aktiviti boleh mengurangkan stres lah. Okey, doktor, seperti yang kita tahu bahawa berat badan memainkan peranan untuk mereka mudah dijangkiti diabetes dan sebagainya. Namun ada orang kurus juga yang ada diabetes. So kalau kita nak bezakan kedua-dua ni bagaimana? Okay. So kami dapati dari kena statistik lah dari kita ada National Diabetes Registry, 80% daripada 70 hingga 80% pesakit diabetes di Malaysia adalah jenis yang overweight, obese. So yang ada peratusan yang minority yang tidak ada masalah berat badan. Tetapi kadang bila kita lihat seseorang tu, kita tak dapat pasti dia punya kandungan lemak, terutamanya kita panggil visceral fat. So kadang ada, terutamanya orang Asia yang nampak seperti tapi visceral fat ni adalah lemak di keliling atau di dalam abdomen, di keliling organ-organ kita, di keliling usus, di dalam hati. So lemak ni sebenarnya yang menentukan ada ke tidak risiko diabetes. So kadang kita tak dapat melainkan kalau kita buat ujian yang tepat, kita panggil scan badan, kira lemak di mana, taburan lemak dalam badan macam mana. So boleh jadi. Dan lagi satu ialah kadang ada
jenis diabetes dalam dewasa memang dia bukan disebabkan lemak berlebihan, tapi pankreas tu memang tidak cergas. Dan itu mungkin mereka ada sedikit faktor autoimun. Ya, ada satu jenis diabetes yang selalunya doktor lain tak beritahu, tapi pakar endokrinologi macam kami kenal pasti. Dia panggil type 1.5. Sebab dia perantaraan antara type 1 dengan type 2. So selalunya lebih muda. Selalunya mereka dapat diabetes mula-mula makan ubat, tapi dalam masa yang cepat, setahun dua, nampak gula naik mendadak, terpaksa guna suntikan insulin. Itu dia. Seharusnya mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengambil sesuatu ubat. Seharusnya mengambil ubat yang disarankan oleh doktor. Elakkan daripada membeli ubat-ubat yang berada di pasaran ataupun produk-produk tertentu. Ya, doktor, kadang-kadang kandungan gulanya kita tak tahu sejauh mana dan kesannya terhadap kesihatan. Dan kita nak tahu juga sebenarnya mengenai bagaimana nak mengenali badan kita apabila menghidap diabetik, sama ada kita tak sedar. Tetapi kita simpan dulu soalan ni. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda. Seperti mana kita sebelum berhenti rehat tadi, kita nak mengenali simptom-simptom apabila menghidap diabetik. Maklumlah, kadang-kadang sebelum nak didiagnose, kita tak tahu yang kita ni menghidap diabetik. Ya? Okey doktor, berbalik kepada soalan saya tadi, apakah simptom yang boleh seseorang itu mengenali bahawa dirinya itu mungkin ada menghidap diabetik? So, seperti kita terangkan tadi, diabetes ni kalau dapat kita kenal pada awal, sebenarnya tak ada simptom. Bila gula tu mula-mula 7 ke 8, tak ada rasa apa-apa. Walaupun badan lesu ke apa ke, tak ada. Selalunya itu berlaku apabila tahap gula dah naik belasan, 20-an, 30-an, kadang-kadang bila dia naik cepat. So, bila begitu, apa berlaku selalunya ialah kehausan yang berlebihan, kencing yang banyak, bukan saja kerap, tapi air kencing banyak. Terpaksa bangun malam kencing, ya, kerap kali. Lepas tu, kalau gula tu tinggi untuk seberapa lama, mula sebenarnya susut berat badan dan tenaga kurang. Ya? Dan lain-lain gejala adalah bila diabetes atau gula dah lama, bertahun, mungkin kadang tanpa sedar, dia merosakkan kita punya organ lah. Jadi yang kerap tu kebas-kebas di bahagian kaki, ya, itu disebabkan saraf rosak. Lepas tu mata pun boleh rosak, tapi untuk dapat masalah dari segi karbon ni, kadang-kadang bila gula tak stabil, naik turun, penglihatan pun boleh terganggu. Lagi satu yang mungkin kita kurang kaitkan rapat tapi sangat penting ialah sakit jantung. So kadang-kadang kita dapat pesakit yang mula-mula datang untuk chest pain, untuk heart attack, masuk hospital. Masa itulah dapat tahu kencing manis. Sebelum tu tidak tahu. Ataupun stroke, ya, dapat stroke, tengok-tengok gula tinggi, ada kencing manis sebelum ni, tak ada. Sebab tak check. So itu yang kita bimbang sekali. Lebih baik untuk kita amalkan rutin. Periksa untuk bukan saja gula dalam darah, tekanan darah, kolesterol, berat badan. Ini kita panggil NCDs, ya, non-communicable disease. So bila kita boleh buat ni daripada awal, usia muda, saya galakkan daripada young adults. So keep track of ni supaya kita boleh kesan risiko kita naik, apa kita boleh buat. Sebelum dia betul-betul masuk kepada full blown, ya, atau terus kepada diabetes, darah tinggi yang macam sakit jantung sebenarnya. Doktor, kalau dah masuk, dia memang tak boleh kembali kepada normal ke? Macam mana? Okey, itu soalan yang sangat penting sekarang. Dalam beberapa tahun kebelakangan ni, kami dapat tahu yang diabetes yang dikesan awal sebenarnya boleh ghostan. Dan ini sesuatu yang sangat penting dan kami suka dengar ni, sebab kalau seseorang yang baru dikesan, mungkin dalam setahun, 2-3 tahun pun sudah ada bukti kalau dia amalkan sebenarnya paling penting nutrition punya adjustment, ya, intervention yang agak strict lah, yang mana berat badan dia boleh turun agaknya dalam 10 hingga 15%. Dia boleh ghostan balik kepada
no diabetes. Tiada diabetes. Ya, ini saintis sebenarnya dah kaji dan terbukti. Dan yang lagi nampaknya penting nak highlight, bila mereka tengok balik ke pankreas dalam pesakit-pesakit yang hilang berat badan ni dan jadi normal, pankreas tu dah rupa dia dah nampak macam sihat semula. Yang dulunya kecut dah naik, selnya baik ya, dan rembesan insulin dah mula keluar balik. So ini yang penting, dan macam mana kita nak respon dari segi mungkin langkah-langkah kita boleh buat. So mungkin pesakit diabetes awal yang ada masalah berat badan dan betul-betul memang berazam nak reverse diabetes, boleh bincanglah dengan doktor yang merawatnya. Macam mana dia boleh masuk program untuk uruskan makanan, gaya hidup, dan makin kurang berat badan dalam berbulan, dalam setahun dua, dan akan nampak gula tu turun, dan mungkin ubat-ubatan tu sebenarnya boleh perlahan-perlahan dikurang. Tapi ini perlu panduan teliti oleh kumpulan yang merawat diabetes tu. Yang penting kalau nak kurus tu jangan mengambil produk-produk ubat kurus ya. Itu akan memberikan kesan sampingan mungkin doktor. Dan doktor, kita nak tahu juga sekiranya seseorang wanita itu mengalami diabetes dan beliau mengandung, adakah risiko untuk membawa kepada kandungannya itu mewariskan penyakit diabetes itu pada anak di dalam kandungan itu? Tepat sekali yang itu, betul. Sebenarnya itu fakta yang mana bila wanita tu mengandung, bukan saja dia transmit, panggil transgenerational transmission, dari generasi satu generasi ke generasi yang lain, risiko diabetes lebih tinggi. Bukan saja tu, diabetes akan menjelma dalam generasi baru tu beberapa tahun atau mungkin sedekad lebih awal daripada generasi sebelumnya. So kita tengok sekarang remaja yang dapat diabetes, dan mak bapak mereka dapat diabetes mungkin umur 40-an, mereka dapat diabetes masa remaja. Sebab dah ada faktor genetik, dan mungkin dia tak jaga makan, tak jaga physical activity lah. So itu memang betul. Dan bukan sahaja dari segi risiko diabetes dalam generasi akan datang, risiko kardiovaskular. So generasi akan datang tu boleh juga dapat heart attack lebih awal, stroke lebih awal. So begitu bimbanglah kalau kita lihat wanita yang ada masalah gula dalam mengandung ni. Dan di Malaysia kami agak dalam lebih dari 20% pregnancy atau 1 dalam 4 hingga 1 dalam 5 wanita mengandung yang mengalami gestational diabetes, iaitu gula tinggi sewaktu mengandung. Nampak macam perkara ni macam mudah, tetapi kalau kita lihat secara terperinci, kesannya itu sangat mendalam tanpa kita sedarkan. Doktor, saya nak bertanya tentang pengurusan kendiri diabetes ni. Bagaimana kita nak menguruskan diabetes ini? Ada yang saya nampak cucuk insulin, ada yang pakai satu benda yang ditukar-tukar tu. Apa sebenarnya benda-benda ni, doktor? Pengurusan kendiri sebenarnya ialah asas kepada rawatan diabetes yang baik. Ya, jadi selain daripada menguruskan pemakanan, ubat-ubatan penting. Tak semua pesakit diabetes perlu insulin. So doktor akan hati-hati untuk buat keputusan yang mana yang perlu insulin lah. Sebab suntikan insulin, rawatan insulin ni bukan senang. Perlu insulin, perlu jaga awasi gula, perlu adjust dose ya. Yang diberitahu tu ialah pengawasan gula. Itu juga asas untuk pesakit. Dulu kita tahu atau masih dibuat ialah kita nak cek gula, kita kena cucuk hujung jari. Ya? Cucuk hujung jari, periksa pada meter dengan strip. Tapi teknologi sudah progress kan. Kita panggil continuous glucose monitoring atau CGM ya, yang mana satu sensor tu boleh dimasukkan nak kata lekatkan, bukan lekat lah, tapi ada sedikit filament yang masuk kepada bahagian bawah tangan ni, masuk dalam lemak ya, dan di situ gula boleh dibaca beberapa minit sekali. So akan ada kita kata glucose curve 24 hours a day, 24/7. Dan kalau digunakan sensor, selalunya yang ada di Malaysia digunakan untuk seminggu atau 2 minggu.
sebenarnya pesakit tu real time. Dia boleh tengok, oh saya nak makan, sebelum makan gula begini. Selepas makan gula begitu. So dia terus secara langsung faham impact pemakanan, jenis makan, banyaknya makan kepada gula. Stres yang diberitahu tadi. Stres, macam mana stres affect gula dia secara langsung. Macam mana setelah bersukan, gula cantik lepas tu. So dengan ini dia menjadi, nak katakan, dorongan untuk pesakit tu untuk amalkan, gaya hidup membuat yang sihat. keputusan yang baik untuk dia dan gula dia. Supaya dia dapat target yang gula yang paling baik lah. So itu memang saya kata idaman untuk semua pesakit diabetes lah. Tapi teknologi ni ada kos yang tinggi juga. Tapi doktor, kalau nak buat begitu, bincang dengan doktor yang merawat untuk pesakit diabetes yang menonton ya, dan boleh mereka beri nasihat macam mana nak gunakan alat ni. Mungkin tak perlu gunakan alat ni terus menerus. Tapi saya rasa kalau dapat sekali pun guna alat CGMS ni, menjadi satu very educational experience untuk pesakit. Oh, beginilah ya, apa yang saya buat, apa-apa decision saya buat dari segi pemakanan, ubat-ubatan, physical stress, saya dapat tengok kesan pada gula saya. Dan dengan itu memberi at least kesedaran dan kefahaman. So bila kita faham sesuatu, lebih kita committed nak buat dia. Betul. Dan doktor, apakah nasihat doktor kepada rakyat Malaysia ni, khasnya maklumlah kita ni kaya dengan makanan yang beraneka, yang dengan kuih muih yang manis-manis belaka kan, untuk menjaga kesihatan mereka, khasnya bagi mengelakkan menghidap diabetes. Ya, so sebenarnya mesej utamanya ialah daripada usia muda hingga tua, kalau kita dapat kekalkan berat badan kita dalam satu berat badan optimal, banyak boleh dielakkan. So dari pemakanan tu kita pandai-pandai lah. Kita mungkin adakan beritahu ada cheat day, boleh makan lebih, tapi selalunya kita kena jaga. Ya, itu sangat penting. Dan kenali risiko sendiri. Kalau ada latar belakang diabetes, jaga diri dengan lebih baik lah. Dan saringan dengan secara kerap, setahun sekali saring lah. My advice to young adults ya, dan semua dewasa tu, dan juga sebenarnya remaja yang ada risiko, kena buat saringan lah. Okey, itu dia nasihat daripada pakar perunding endokrinologi Datuk Dr. Zanariah Hussein, Hospital Putrajaya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, dan kita nak berehat seketika, dan sebelum itu saksikan bikisan yang telah kami sediakan. Okey, Patani merupakan salah satu daripada 5 wilayah paling selatan di Thailand. Kalau sebut Patani, ramai mesti tahu ataupun pernah berkunjung ke masjid bersejarah di Patani, iaitu Masjid Kerisik atau Masjid Jamet Patani. Patani adalah permata tersembunyi yang menanti pengunjung, yang menawarkan pengalaman yang unik dan tidak dapat dilupakan untuk pelancong. Pantai yang indah, air terjun, taman negara serta masakan tempatan yang lazat antara tarikan pelancongan di Patani. Dan sebagai contoh, hutan bakau di daerah Yaring Patani menawarkan satu pengalaman unik bagi pelancong di mana mereka boleh menaiki bot dan melalui terowong bakau untuk melihat sendiri lanskap yang indah dan menakjubkan di Teluk Patani. Ramai yang terpesona dengan keindahan hutan bakau itu. Mereka menaiki bot untuk menerokai kawasan itu dengan untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam, burung dan kelip-kelip. Selain itu, di Patani terdapat destinasi pelancongan lain yang menarik seperti Kuil Lim Konyo dan Wat Saikau, di mana pengunjung harus meluangkan masa untuk melihat sendiri keunikan kuil dan tempel di wilayah majoriti Islam ini. Patani memiliki potensi besar untuk diterokai. Penduduk tempatan mahu meletakkan Patani dalam peta pelancongan dunia. Dan kini semakin ramai pengunjung termasuk pelancong dari Malaysia datang sejak sekatan COVID-19 ditarik balik dan sempadan dibuka semula. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan SBPEC
iaitu sebuah agensi kerajaan tempatan yang menyelaraskan pentadbiran wilayah sempadan selatan sedang meningkatkan usaha untuk merancangkan aktiviti pelancongan dan sosio-ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Kini SBPAC telah mempergiatkan usahanya untuk mempromosikan kawasan selatan sebagai destinasi pelancongan baru bagi peminat budaya, semula jadi dan warisan. Sekian saja laporan saya dari Bangkok, Thailand. Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, Impian Ros nak tengok Mak happy bila pindah rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas. Mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, parking pengunjung lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Baik, bersempena dengan Hari Sukarelawan Antarabangsa, hari ini kita nak bercerita tentang di sebalik lensa misi kemanusiaan bersama seorang pemuda yang dahulunya katanya lah kan melalui onak dan duri. Sekarang perempuan hidup dia adalah untuk memberi balik kepada rakyat, masyarakat, terutamanya kanak-kanak. Dan untuk itu kita bersama dengan aktivis masyarakat Faiz Qayyum untuk sama-sama kita meneliti di sebalik lensa misi kemanusiaan. Terima kasih Faiz. Terima kasih sebab sudi jemput. Sihat tak hari ni? Alhamdulillah. Walaupun kurang tidur. Alhamdulillah. Di sebalik lensa misi kemanusiaan, pastinya Faiz merupakan antara sukarelawan dan mungkin boleh berkongsikan apa yang menyebabkan Faiz tertarik untuk menyertai dunia sukarelawan ini. Sebenarnya kita the reason why saya buat daripada first thing adalah sebab sejarah saya yang terjebak dengan perkara-perkara negatif. So bila dicokit dulu, saya selalu nampak anak-anak cokit ni berkeliaran tau. Dan saya rasa tu satu tamparan bagi saya. Dia cakap, adakah saya akan membiarkan anak-anak cokit ini, anak bangsa saya ataupun anak negara kita sendiri terbiar begitu. Dan if no one, tak ada orang nak buat something, saya akan buat something untuk diorang. So dari situ saya bermula secara aktif untuk bantu anak-anak cokit dan khususnya pada dalam Malaysia dan luar negara juga. Dan tadi Faiz cakap tak cukup tidur. Tak cukup tidur tu sebab World apa? Cup. World Cup. Ingatkan Messi mana-mana kan? Betul. Tapi okey, bercakap tentang World Cup ini, kita tahu bahawa penonton Jepun mempunyai tahap disiplin yang tinggi, sukarelawan yang tinggi. Bila perlawanan aja mereka akan bawa plastik, kutip sampah dan sebagainya. Itu menunjukkan mereka mempunyai hati yang baik, sifat prihatin, empati yang tinggi dan sebagainya. Bagaimana kita nak memupuk masyarakat kita dekat Malaysia ni, at least kalau tak sama macam Jepun tu, hampir sama macam masyarakat Jepun. Jadi kalau kita faham definisi kemanusiaan, definisi sukarelawan itu sendiri kan, buat satu perkara dengan rela hati. Kan? Kalau kita sekadar kalau kita ke arah itu, kita nampak sampah kutip tu pun adalah satu kerja sukarelawan juga. Kan? Dan saya rasa satu perkara yang kita kena faham, kita di Malaysia ni kita kurang awareness pasal kebersihan sebenarnya, kan. So kita kena didik daripada awal, daripada sekolah. Sampah, buang, recycle dan macam-macam. Recycle ada 3R semua tu kan. So saya rasa itulah kot kena awareness pada sekolah untuk kita bermula. Dan Faiz bukan sahaja aktif di dalam Malaysia, pernah juga mengikuti program-program misi-misi bantuan di negara-negara lain. Mungkin nak kongsikan pengalaman Faiz di sana. Saya pernah ke Kemboja 3 bulan di Kementerian Sukan. Saya pernah ke Jordan secara solo. Saya pernah ke Bangladesh untuk bantu pelayan Rohingya. Pernah ke Palu
Cuma saya rasa satu pengalaman yang saya rasa sangat mencabar adalah suatu Palu lah. Okey. Waktu Kenapa? Tsunami Palu tu kan. The reason why waktu tu adalah mak saya disahkan kanser. Okey. Saya dah kata jangan bawa balik. Saya nak pergi ke Palu ke tu saya nak stay jaga mak saya di KL lah. Dan bila kita pertimbang balik kedai itu macam like tiket dah beli, amanah kena bawa, jangan satu kita kerjasama dengan berbagai pihak. Saya pergi jugalah ke Palu. Dan itu kata orang bila kita buat benda baik ni, ada je Allah akan hantar trigger kita tau. Okey. Saya berjumpa dengan seorang kakak ni, nama dia Kak Ros. Dia cakap saya, dia cerita kat saya lah, dia tu tempat tu, lubang tu, dia kata dia, anak dia 2 orang dan ayah dia terperangkap di bawah tanah selama 5 jam. Okey. Dia kata waktu tu dia tak berhenti berdoa, tak berhenti berzikir, tapi malangnya anak dia meninggal, ayah dia meninggal. Dan dia datang keadaan yang senyum je. Saya macam akak berkehilangan anak dan juga ayah. Kan? Saya nak hadapi kesakitan itu. Cakap saya, Faiz, apa yang Allah bagi, baik atau buruk, rezeki, reda dan ikhlaskan kesakitan itu. So from there saya belajar yang nothing kat dunia ni hak kita. Nothing. Tak ada apa-apa pun yang kita punya kat dunia ni. Everything we do dekat dunia is gonna be timbangan kat sana. Dan the real thing di sana. So from there saya macam like, faham. Dan kau sakit kecewa ke, kau terluka ke, terima dan hadap. Itulah saya belajar agak Palu. Dan tengok masa-masa sana pun dia macam dia mesti 2-3 hari je, then dia kena life is go on. That's saya juga saya amalkan waktu COVID. 3 bulan pertama tu saya struggle kan. Everyday saya terima call minta bantuan, hantar beras, terima bantuan, minta macam-macam susu anak. For 3 months pertama tu yang struggle nak cari bantuan semua. Tapi after 3 months saya realise yang betapa pemurahnya rakyat Malaysia ni. Sampai ada yang buat apps kita jaga kita, sampai ada yang bantu secara silent, ada yang datang buat tolong orang secara senyap. Dan saya rasa itu satu anugerah yang Allah bagi kat Malaysia. Rakyat dia sangat pemurah, sangat prihatin, sangat bantu. Okey, itu antara lensa Faiz bergelar seorang sukarelawan dan di luar negara. Apabila di dalam negara, apakah pengalaman yang menyentuh hati Faiz apabila berdepan dengan kesusahan dan juga kepayahan dalam misi bantuan yang dihulukan? Kalau kita tanya Malaysia, mungkin saya boleh share pasal pengalaman saya banjir tahun 2014 di Pahang. Okey. Yang mana saya pergi ke rumah tu, dia husband wife, 2 emas lah, yang tak ada anak. Rumah dia memang dah separuh habis. Okey. So bila tanya keadaan tu, kita tanya dia, Acik nak apa-apa tak? Acik tak nak apa, Acik nak Quran je. Okey. Acik dah lama tak pegang Quran. Dan saya sangat, saya punya kru lah. Saya pada Quran, aku nak sekarang. Sebab kena tak buka. Dan rezekinya ada seorang saya punya tim yang berbawa Quran. Bagi kat dia boleh peluk cerita Al-Quran tu, macam itu the only thing yang dia nak dalam hidup dia. Dan rumah macam mana? Tapi rumah tak apa, rumah ni nanti cucu-cucu dah cuci kemas elok lah. Tapi hati ni macam mana? Itu macam like tamparan yang rasa macam banyak perkara yang memuhasabahkan diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Kan dalam Quran sebut apa yang kita buat, kita kata berbalik. Kan? Mungkin macam orang volunteer ni memberi je. Tak, sebenarnya kami menerima inspirasi, menerima nasihat dan juga menerima benda-benda baru daripada orang juga. Daripada orang yang kita beri bantuan kan. Macam kami tak panggil, saya tak panggil beri bantuan. Saya akan panggil daripada hadiah. Okey. Sebab kita nak menaikkan taraf dia macam bantuan dia macam yang tidak meminta benar, betul. dibagi hadiah. Kadang-kadang mereka bukannya nak pun, terpaksa to survive kan. So kita macam bagi hadiah aja. Okey. Dan pastinya ada cabaran sebab Faiz merupakan seorang aktivis persendirian, tidak bernaung di bawah mana-mana NGO dan sebagainya. Bagaimana menerima sumbangan, menggerakkan kembara buat baik dan sebagainya. Bagaimana Faiz lakukan sekali ini? Dia ada 2 cara lah. Pertama memang kita akan buat dengan kawan. Okey. Yang kedua kita akan collect dengan NGO lah. Okey. Biasanya saya akan collect dengan
Volunteer Trip Malaysia. Kita Okey. collab dengan dia untuk buka akaun semua, bantuan lah, tak bantu semua. Sebab saya rasa the one thing yang kita kena realize adalah kita bergerak, cost living sangat mahal. Macam saya pernah je pergi ke beberapa negeri yang tidur dekat bus stand. Okey. Esok tu buat kerja, baru tu balik. Okey. Sebab kita nak jimatkan kos tu. Sebab kita rasa daripada kita spend too much on us, better spend too much to beri bantuan. Faham? Macam tu pergi Melaka. Melaka tu pergi hantar bantuan dekat satu rumah makcik ni, orang tua. Kita daripada kita datang nak sekadar masak je. Tukar, kita renovate rumah dia, kita baiki rumah dia. Dan situ tak kepuasan dia lah. Okey, dan Faiz tak teringin ke, maksud saya tiada cadangan ke untuk menjadikan aktiviti sukarelawan yang dilakukan oleh Faiz ni sesuatu yang sah, pertubuhan yang sah, daftarkan di bawah ROS, kerana ianya memudah cara untuk Faiz berkhidmat dalam apa jua perkara tanpa ada batasan. Dia ada pro and cons benda tu. Kan bila kita bawah pertubuhan ni, dia ada prosedur dia semua tu. Cuma kalau saya lebih pada fast action lah. Dan macam banjir je terus bergerak kan. Orang tu bergerak. Okey, faham. Cumanya dalam ini minta juga sedang berbincang dengan beberapa macam Volunteer Trip Malaysia VTM untuk bendong di bawah diorang. Supaya nak cantikkan kejaya tu. Sebab kita depan ni dah fokus kepada memberi ilmu pula kepada student-student juga. Juga ada macam projek community kan, tapi dia macam sekadar buat tapi tak faham apa itu volunteer at the first place. So kita nak bagi dia awareness volunteer ni macam mana, so macam mana nak ajar cari dana, macam mana nak buat copywriting, macam mana nak buat benda tu lebih efisien. So itulah nak train diorang lah. Right. Okey, dan sebagai penutup, sempena dengan Hari Sukarelawan Antarabangsa ini, mungkin Faiz nak kongsikan ataupun menyeru kepada semua yang menonton pada ketika ini untuk terlibat dengan aktiviti sukarelawan ni, apa kebaikan yang mereka boleh buat, apa yang mereka akan dapat dan sebagainya. Seruan untuk terutamanya lah orang-orang muda Malaysia. Nak buat baik, jangan fikir dua kali, buat je. Okey. That's simple as that. Nak buat baik, jangan fikir dua kali, buat je. Sebab semua orang dah wira sendiri. Everyone is a hero kan? Tak perlu pakai cape, tak perlu pakai topeng. Sebab buat baik itu sendiri adalah satu anugerah kan? Tak semua orang dikurniakan hati yang baik, tak semua orang dikurniakan jiwa yang baik. Kalau saya boleh sedikit sikit nak cerita macam mana saya jumpa satu rumah perlindungan di Johor. Yang mana kalau saya berfikir panjang, saya tak akan terlibat dengan orang. Sebab KL Johor sangat jauh. Betul. Okay. Tapi saya boleh tu sana every month, every week tu sana sebab dia sangat keluarga kat sana juga kat Johor tu. Terima kasih nama dia. Jangan fikir banyak kali. Buat je, bantu je. Kalau tak boleh nak buat cara lain, mungkin kita boleh buat secara macam what you can do, but you can make them happy. Itu je lah. Mungkin hidup ni singkat kan, kita manfaatkan apa yang ada dalam kehidupan kita dengan melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka di luar sana. Dan mungkin itu menjadi asbab untuk kita bawakan untuk di kehidupan selepas kematian kelak. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Faiz Qayyum, merupakan aktivitis masyarakat di atas topik yang menarik hari ini, di sebalik lensa misi kemanusiaan. Ia benar-benar menjentik hati kita bahawa untuk membuat baik ini tidak memerlukan masa, lakukan sahaja bila anda ingin lakukannya. Betul, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua sukarelawan walau di mana anda berada. Teruskan usaha murni anda berbekalkan hati yang ikhlas dan mulia itu. Terima kasih daripada saya, Helena Pahlavi. Saya Nurul Dewi Mola. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi. Bye.